Hi guys, welcome back to my another video. Kita kembali lagi. Aku rasa macam dah lama aku tak buat vlog. Dalam beberapa minggu aku nak cari mood buat vlog. Aku nak test semula buat record guna microphone BM800 dan juga Phantom Power 48V. Ini adalah actual audio yang aku record pakai microphone dan juga Phantom Power. Korang tengok kan pukul 1.26. Aku memang akan biasa buat video pagi. Achievement. Kalau korang cerita pasal achievement ni, satu benda yang korang target nak buat. Maknanya untuk capai apa yang korang nak tu, korang kena ada satu target. Aku ada capai satu lagi achievement dalam hidup aku. Benda yang aku rasa macam memang semua orang target lah, untuk dapat rumah sendiri. So baru-baru alhamdulillah aku dah dapat kunci. Kena ambil kunci dekat sini. Tengah tunggu dia reply dulu sama ada boleh ambil kunci ke tak. Baru je terima WhatsApp audio daripada Ini rumah baru sana. Ayo jalan. Sampai dah. So dia bagi berapa kunci dah, so aku dah ambil. 3 days later. Biasanya kalau nak masuk dalam rumah, dia ada beberapa checklist yang kita kena settlekan. Maknanya kena check bahagian defect-defect yang kita perlu buat sebelum kita masuk kat rumah tu. Banyak juga yang aku kena buat dalam beberapa hari lepas masa cuti. Hari kemerdekaan hari tu pun aku ada buat inspection. Juga lah 1 hari, 2 hari, 3 hari juga nak settle semua benda tu. So banyak faktor yang korang kena consider. Kalau korang tengok kat belakang aku ni, aku ni bukan nak pindah rumah lagi tau. Aku cuma bawa sikit kipas ke apa ke sebab anak aku ikut, wife aku ikut kan. So dalam tempoh aku buat inspection tu, jadi dia orang boleh lah duduk lepak-lepak dulu, ada kipas apa semua kan, makan-makan ke apa, piknik ke apa dalam rumah, sementara aku buat inspect satu rumah tu. Untuk korang yang ada bajet lebih sikit tu, okay, kalau sebenarnya kalau korang ada buat servis home inspection, tapi kalau korang ada bajet lebih, better korang dapatkan servis home inspection tu lah. Aku buat survey tu, quotation dia dalam RM350 untuk rumah sebesar rumah aku ni lah, rumah tengah apa semua. Kalau korang rumah lebih besar lagi, lebih tinggi dia punya bajet untuk inspection tu. So, quotation yang aku dapatkan dalam RM390 untuk satu rumah aku. Tapi kalau benda kita boleh buat sendiri, so kita buat sendiri lah. Terus aku nak bawa korang pergi tengok list defect yang aku dah buat. So ni antara benda yang aku dah buat. Okay, ni kalau ada retak apa semua kan, dah buat list kan, nampak tak retak ni panjang kat bawah ni. So aku dah label lah retak, dan juga aku ada tampal juga stiker defect. Stiker ni highlight ni senang dia orang nak nampak kan kalau tak defect. Okay, macam kat belah luar ni pun nampak ni, peti surat ketan memang dia ada crack ketat sikit. Kat dalam pula ada simen lagi. So aku masukkan dalam list defect lah. Kat luar dekat lantai paling banyak. Lantai. Tengok kat lantai ada retak. Lantai aku tak pakai tile lagi. So kemungkinan satu hari nantilah aku baru pakai tile. Tapi masa sekarang ni aku pakai yang ni, yang developer bagi. Tengok dia punya crack sampai ke depan tu. So banyak benda lah. Kalau cakap crack ni jadi, dinding jadi retak ni lepas masa dia orang tarkan jalan kat depan rumah. Bila dia orang tarkan jalan kat depan rumah, rumah tu effect sikit lah, dia akan jadi defect. Ni pun sama juga. Banyak kat lah aku list ni. Korang kena ni pakai masking tape apa semua. And then stiker highlight ni senang lah dia orang nak nampak. Lubang. Itu pun aku ada check toilet. Inilah toilet. Problem dia, aku tulis toilet flush bocor. So tiap kali aku flush, aku dah letak air biru dalam ni. Mudah hilang sebab dia keluar dekat bawah ni dan terus pergi ke sini. Kat belah belakang lagi teruk rasanya. Dia keluar dekat bawah ni. Dalam tempoh 2 tahun korang boleh masukkan ni dalam list defect. Sebabnya kita ada warranty selama 2 tahun. Kat belakang ni ada orang buat kerja, korang tengok tu. Ada orang buat kerja. Orang dah start buat kerja kot. So dalam tempoh 2 tahun korang boleh masukkan ni dalam list apa-apa list defect yang korang ada. Sebabkan aku fasa 1, so pemaju ada dekat area sini je. Jadi bila masa aku boleh panggil dia lah untuk check rumah. Tapi apa yang crucial, apa yang aku nampak rasanya awal-awal bila aku masuk hari tu, ni letak dah ni. So memang kena masukkan dalam list untuk baiki. So ni socket polarity earth leakage tester. Dia ni macam plug je, dia ada 3 lampu ni. Korang kena pastikan kalau korang masuk kat dalam korang punya soket kat dalam rumah,
tiga-tiga lampu ni menyala. Kalau tiga-tiga lampu ni menyala kira okey lah kot korang punya elektrik. Tapi kena test dekat semua plug yang ada lah. Jadi aku ada beli satu stick ni, tapi stick ni bukan untuk buku orang. Tapi stick ni boleh kita panjangkan lah. Stick ni sebenarnya satu benda yang kita boleh, option lain yang kita boleh guna selain daripada guna duduk siling ataupun batang kayu, batang menyapu. So benda ni lagi membantu lah. Harga dia tak mahal tu, dalam RM9.90 je. Kita boleh panjang dan pendekkan. Tujuan dia untuk check tiles sama ada kekosongan. Sebab tiles korang kena check satu persatu. Sebab korang nak tengok tiles tu ada kosong ke tak. Nanti aku tunjukkan korang contoh macam mana. Contoh-contoh yang aku dah tanda. Tidak bergembur. Crack ke apa ni? Ini crack ke apa ni? Ni antara crack ni tak perasan ni. Kita tambah ni. Tiles yang aku dah check pakai benda ni lah. So korang boleh tengok perbezaan dia. Paduan ni jauh gila beza dia. Sebab korang nak kena tahu sama ada kosong ke tak. Kalau dia full, bunyi dia macam ni. Tapi kalau dia kosong, dia bunyi macam ni. So jauh beza. Tu aku kata function gila kalau korang beli benda ni. Sebab benda ni menjimatkan masa korang dan tak perlu sakit pinggang ke apa kan. Benda ni panjang, boleh pendek dan panjangkan. Jadi senanglah, mudah kerja. So kalau korang nak buat kat bahagian dinding yang rapat ke, yang sempit ke, korang pendekkan je macam ni. Kalau ada kosong, korang boleh macam ni je. Tapi kalau tempat benda tinggi, korang just tarik je, lepas tu korang check lah kat atas. So banyak juga lah aku check lah. Dekat atas ni pun banyak kosong. Sini pun banyak kosong. Kan kosong ni. Ni penuh. Tapi itulah, kalau korang ada bajet lebih, korang upah lah inspektor untuk inspect korang punya rumah. Tapi kalau korang tak ada bajet, yang ni lah antara salah satu benda yang korang boleh buat. Ok, untuk soket tadi ni contoh dia. Kalau korang masukkan dekat sini, korang masuk je kat plug macam biasa. Ok, betul. Lepas tu korang onkan wire, onkan plug dia. Lepas tu korang kena pastikan 3 lampu ni menyala. So kalau 3 lampu ni menyala, kira ok lah. Kira dia berfungsi dengan baik lah. Lepas tu kalau korang nak pastikan dia tendang, kalau contoh ada ribut kuat ke apa, so korang tekan je benda ni. Korang tekan benda ni, dia akan tendang dekat main switch sana. Bila tendang kat main switch sana, maknanya kalau ada barang elektrik korang boleh selamat lah kot. Kalau ada ribut peti ke, guruh ke kuat kan, so dia akan cut terus. So kalau kita nak pastikan sebelum tu, kita kena pastikan 3 lampu ni menyala, bermakna dia benda ni okey. Tapi kalau korang betul-betul nak check defect, macam aku cakap tadi lah, kalau korang ada bajet berlebih sikit, bajet banyak sikit, korang upah orang yang bertauliah lah. Orang yang bertauliah untuk check defect ni. Cuma korang kena keluarkan bajet sikit lah. Dalam macam aku cakap, rumah aku, saiz rumah aku 3 bilik 2 bilik air ni dalam RM390 untuk check defect ni apa semua. Sebab aku ni first time, aku tak pernah ada rumah sendiri. So aku banyak rujuk aku punya saudara untuk cara macam mana nak check keseluruhan defect yang ada kat rumah ni. Aku ni buat sendiri je lah, buat pandai sendiri je lah. Sebab kita tak ada berapa bajet, tak ada banyak bajet sangat kan untuk upah orang untuk buat check defect. Sebab banyak lagi. Sebab sebelum aku fikir, sebelum aku pasang grill apa semua, lepas tu aku wiring, tambah wiring semua, aku kena siapkan dulu, check semua defect ni dulu. Kalau tak, takut nanti kalau ada kerosakan ke apa, dia orang tak nak cover. Sebab aku dah pasang benda-benda kan, dia cakap takut nanti dia orang cakap defect ni disebabkan pasang grill, aku pasang wiring. Tu dia orang cakap defect. Mula aku fikir nak pasang wiring dulu, tapi takut pula nanti kan ada orang curi masuk ke apa kan, sebab tak ada grill. At least kita ada grill dulu, barulah kita, orang cakap apa, pasang wiring semua, pasang kipas, pasang lampu. Lepas dah siap semua tu, baru kita boleh pindah. Benda pertama aku fikir bila mula-mula masuk kat rumah ni kan, aku bukan masuk lah, aku dah boleh dapat kunci kan. Rasa best gila jalan tar dia. Sebab baru kan, jalan tar baru. So aku bayangkan aku boleh main rollerblade kat sini. So aku boleh skip dekat sini, daripada sana sampailah kat ujung tu. So aku boleh main rollerblade. Sebab jalan ni bapak luas, memang tak ada orang lalang sangat. Luas juga kalau anak aku pun nak main dia punya skuter ke, nak main basikal pun syok agak lah. Tak adalah kecil sangat kan.
Ya. Ada dah masuk dah dalam video. Itu aku dah beli tali skipping. Tapi ni yang lama punya, tak pakai yang baru lagi. So rasanya macam nak start buat skipping, nak loosekan some weight. Bukan nak lose weight sangat pun, nak kata nak kempiskan perut sikit. Saja nak try, tak reti langsung skipping sebenarnya. Rasa macam nak cuba skipping lah. Orang kata kalau tak cuba tak pandai kan. So rumah ni ada 3 bilik je, tak adalah besar sangat. Boleh lah buat juga lah. Lepas tu ada 2 bilik air. Bilik air semua berlaku kebocoran, so aku kena baiki nanti. So aku minta dia orang baiki nantilah. Lepas tu dia ada bagi tabletop. Tabletop dia macam ni je. Sepatutnya pelik kan, sepatutnya mahal ke tingkap, tapi dia orang buat tabletop macam ni. So mungkin kalau nanti macam alih kot kat sana, waktu aku tambah lagi, alihkan sinki ke sana. Alihkan sinki kat sana, so memang kita boleh, ni kita boleh buat ruang masak lah. Katanya sini boleh letak dapur. Kat sini boleh letak dapur ni. Sebab ada kacau lah, sini dia ada plug. Sana tak ada dapur, sana tak boleh sebab ada angin. So patutnya kat sini sinki, sini kita letak dapur. Tapi tak apalah, ada rezeki kita sambung lah, buat air kot. Buat air.